tanda-tanda mustahak turunnya bala Allah Ta'ala itu ke atas manusia. Ada satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tukhidatil fai'u dawlan al-fai'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman. Hadis sama juga macam yang kita baca lepas, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diambil harta fai' kepada pemerintahnya, iza uttikhadzal fai' duwalan, harta beredar pada kalangan yang sama saja, dibahagi pada geng-geng je, kita sebut kroni. Okey, kronisme, anak beranak, tok nenek, kawan-kawan saja, harta negara. Yang kedua, wal amanatu maghnaman, amanah menjadi sumber kekayaan. Nak kaya, pegang duit orang, pegang jawatan, pegang amanah. Maka ramailah orang yang pecah amanah, ramailah orang yang menjadikan jawatan ni sebagai sumber untuk kaya. Berebutlah orang siang malam pagi petang sebab nak pegang amanah. Yang ketiga, zakat. Zakat dah jadi denda. Maksudnya apa? Kalau tak bayar zakat, kena denda. Tak bayar zakat, kena tangkap ataupun diambil tindakan. Seolah-olah dijadikan sebagai satu hukuman yang wajib kena. Ataupun maksudnya ialah orang dah benci membayar zakat kerana menganggap teruk-teruk kerja cari duit, bayar zakat, habis bayar zakat, habis bayar zakat. Ni golongan yang tak mau membayar zakat melainkan dipaksa. Ataupun golongan yang merasakan bahawa terpaksa membayar zakat, seolah-olah macam income tax pula, terpaksa bayar. Jadi bila dah anggap bukan satu kewajipan daripada Allah, maka balak akan sampai pada kita. Sedangkan zakat itu ialah satu hukum dalam agama kita. Kemudian hadis muka surat 189, wa tu'allima li ghairi din, dan belajar ilmu kerana lain daripada Islam. Ni dia kita nak baca ni. Menuntut ilmu kerana lain daripada agama. Lain daripada segi apa? Niat. Belajar bukan niat kerana agama. Niat nak jadi apa? Kita baca. Sesungguhnya Nabi telah berkhabar pada kita, apabila zahir dan nyata orang-orang menuntut ilmu agama lain daripada agama, maka itulah satu sebab kenapa balak turun. Kenapa ngantar anak kamu ngapai Qurannya, senang dapat kerja. Kenapa hantar anak pada sekolah Arab, nanti jadi ustaz. Kenapa dia peluang prospek kerja dia tu lagi luas. Maknanya belajar sebab nak cari kerja, bukan belajar sebab nak cari agama. Maka adakah zaman kita ini berkembang hal yang demikian? Yakni adakah tiada seorang menuntut ilmu agama melainkan telah berpaling amalannya? Orang yang belajar agama tapi berpaling amalan dia, jadi macam orang yang tak mengaji pula. Orang yang tak mengaji agama pula jadi nampak lebih alim pada yang belajar. Dia belajar tu sebab apa? Sebab nak mengalahkan orang lain. Itu tujuan dia belajar tu, sebab nak mengalahkan orang lain. Bila dalam berdebat, dalam berhujah, bukannya dia nak mengaji kerana agama, dia nak mengaji kerana nak tunjuk pada orang lain dia lagi terah. Dan kata dia, perkataannya menuntut ia supaya mendapatlah dia akan nama alim. Itu yang mahal tu, jadi ulama, jadi tok guru, jadi ustaz.
jadi doktor. Oh, dia kata saya sambung lagi PhD ni nak dapat doktor. Kalau setakat ustaz tu tak mahal, tak ada apa ni. Doktor tu mahal tu. Maka orang pun belajar sebab nak dapat gelaran. Maka ia pun bersungguh-sungguh mendapatkan nama itu sehinggalah mendapat nama alim. Dengan sebab dapat tandanya iaitu sijil, iaitu syahadah. Syahadah tu sijil lah, penyaksian. Maka apabila telah mendapat ia akan syahadah itu, maka dia pun kata dia sudah alim. Dia kata tak nampak ni, saya dah ada ijazah, saya dah ada master, saya dah ada PhD. Oh, maka dia kata dia sudah alim. Dan terutamakah dia pada segala orang, daripada segala kawannya. Dan sebelum mendapat syahadah, nama alim itu lecehkan rasa dirinya dan tiada berharga pada orang. Dia kata kalau tak ada gelaran doktor depan tu, kira lemah lagi lah. Bila ada doktor tu rasa bangga semacam ni. Bila ada Syekh Al-Alamah tu rasa lain macam ni. Okay, tok guru dulu tak ada orang sebut macam tu. Padahal ilmu ni subhanallah, kita baru buat tesis 2-3, tiba-tiba dapat PhD, oi panggil doktor. Tak panggil, tak menjawab dia. Ini bukan di sini, di Afrika ni. Ya, sini tak apa. Baik, banyaklah penuntut ilmu sekarang yang terjadi sedemikian. Hingga menjadikan berduka cita penuntut itu apabila gagal dalam latihan, apabila gagal di dalam peperiksaan. Dia rasa frust. Malah kalau dia tak lulus, tak habis belajar pun orang kata, dia tak habis mengaji tu. Habis tu kamu dah habis ngaji kan? Saya dah tamat. Habis tu dah tamat tu dah alim semua dah. Mana ada manusia habis mengaji? Siapa yang kata saya dah habis mengaji dah? Muhung ya. Ilmu kamu itu Allah setakat setitik air di jari. Nak dibandingkan lautan yang begitu luas. Tengok bila kita kata saya dah habis mengaji dah. Dah habis dah. Oh, dah habis ilmu dah mengaji ni. Salah. Kita ni sampai bila-bila pun tak habis belajar. Maka janganlah kita heran. Kadang-kadang orang heran pada Al-Barakah ni, tiap-tiap hari mengaji tak habis-habisnya pun. Mana ada ilmu Tuhan habis? Okey, hak PhD tu pun kena mengaji lagi, yang tak PhD pun kena mengaji lagi. Baik. Maka katanya lagi, banyaklah juga penuntut yang telah mendapat sijil. Okey, tapi jaga-jaga diri mau dapat dengan nama syahadah yang tiada sepadan dengan ilmu. Ada orang yang dapat gelaran doktor buat kajian, satu tajuk saja buat kajian dapat jadi alim lah. Padahal Islam ni ada tajuk tak terluas ilmu dia. Maka apakala ilmu agama yang dituntutnya itu tiada diamalkannya sebagaimana kemahuannya, janganlah jadi alat pencariannya juga. Kalau belajar ilmu tapi tak diamalkan, buang masa saja. Dengan nama jawatan, ada orang yang bila ada sijil dapat jawatan, ilmu tak tahu mana pun. Sebab itu banyak orang zaman sekarang ni sijil pun dia beli, gelaran pun dia beli. Sebab dengan sijil itu dia boleh mengaburi mata orang. Dengan jawatan pangkat pun boleh mengaburi mata orang. Kadang-kadang dia pandai berhujah, mulut dia pandai bercakap, putar belik pandai, dan jadi jalan boleh mengalahkan siapa yang alim yang tiada bertentang dengan hawa nafsunya. Kena pula pergi berdebat dengan ustaz. Ustaz tu pula slow ya, kena lah ustaz tu. Dia tu pula pandai kilah. Bila pandai kilah, ustaz tu pun habis. Jadi dua benda ni yang menjadikan manusia tertipu. Pertama, pandai berhujah. Bila dia pandai berhujah, pandai bersilat, kalahlah orang. Yang kedua, sebab dia ada jawatan. Kamu siapa? Dia tanya kita. Kamu kerja apa? Kamu jawatan apa? Maka berebutlah orang dua benda ni. Belajar sebab nak dapat jawatan. Bila dia dapat jawatan, maka dia akan buat benda-benda yang
boleh menjadikan orang lain jadi susah. Inilah yang sedang berlaku dalam tempat kita. Orang yang alim, dia tak mau pegang jawatan, dia nak buka sekolah. Dia nak buka sekolah pondok, buka tahfiz. Orang satu lagi, dia tak buka sekolah pondok, dia pegang jawatan di dalam tempat-tempat tertentu. Maka siapa yang berkuasa sekarang? Yang ada jawatan lah. Dia boleh buat keluar surat ni, dia buat keluar surat ni, arahan sana, arahan sini. Yang alim-alim yang buka sekolah pondok ni tak ada jawatan apa, terpaksa ikut. Nak melawan, nak bantah, kamu siapa? Ni siapa ni jawatan ni? Pengarah, penolong ketua. Ketua sana, ketua sini. Sebab itu ustaz-ustaz ni kena ambil jawatan, pegang jawatan, supaya kita boleh kontrol. Hari ni dah lah tuan-tuan, dalam televisyen puak-puak ni dah masuk dah. Sebab mereka pegang jawatan. Bila mereka pegang jawatan, mereka boleh, ustaz ni boleh masuk, ustaz ni tak boleh masuk. Dibawanya pahaman dia masuk dalam televisyen, masuk dalam semua benda, diajar, diwajibkan. Lama-lama orang biasa pun akan terikut-ikut dengan pahaman mereka. Pahaman apa ustaz? Cari sendirilah pahaman apa. Okey. Baik, kemudian wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Dan menurut, maka apabila berlaku yang demikian, nescaya bala Tuhan akan sampai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Seterusnya perkara yang mendatangkan bala, seterusnya menurut suami akan perintah isterinya dan bantah pula ia kepada ibunya. Tanda-tanda mustahak turun bala. Kopiah ni tak elok, mula-mula pakai elok, lepas-lepas basuh kecut, sakit kepala kita ni. Nah, minta abang jual kopiah ni, carilah benang hak tak kecut bila basuh. Ni jadi sentak. Okey, nak kata bodoh tak kemak pula. Baik. Masalah suami menurut perintah isteri dan bantah kepada ibunya. Yang kali kalau jual kepiah tu, kecut, tulis, kecut bila dia basuh. Kan, sentap bila dia basuh. Senang kita tak beli. Inilah satu perkara yang banyak berlaku pada zaman kita sekarang. Apabila seorang telah kasih kepada isterinya, mak dia pun dia tak peduli dah. Kan? Mak dia belalah apalah daripada kecil sampai masuk universiti, bergolok bergadai mengambil anak untuk belajar. Bila dah kerja, jumpa dengan rakan sekerja, lupa kepada mak yang berjasa. Telefon makin kurang, duit tak dikirim, balik jarang-jarang. Kalau balik pun sat-sat. Okey. Pasal apa? Isteri tak bagi. Isteri sibuk, tak dapat teruskan balik. Pasal apa? Isteri ada krosos, nak ngantar si Leha tu mak. Okey. Kadang-kadang duduk sejam je, Leha buat kenyit mata pula Leha tu, buat isyarat suruh balik. Maka si anak pun carilah alasan macam mana nak membolehkan dia balik pada rumah mak dia. Sebab isteri duduk menyebal. Isteri duduk menyebal dekat sofa tu, masam kiok. Dah masam kiok pula. Sayang ke bini punya pasal, jomlah mak pun lah tak ada makan, kamu mak buat masak lemak. Bila sebut masak lemak tu, telan elio anak tu. Tapi nak buat macam mana? Isteri dua jegi mata, dua kali telan elio pula kata. Maka dia pun tinggalkanlah mak dia. Itulah tanda-tanda mustahak turunnya bala. Okey, wa ata'ar rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Seorang suami, seorang anak yang taat pada isteri tetapi menderhaka kepada
mak dia. Jadi mak-mak, akak-akak yang ada di sini jangan buat hal macam ni. Jangan buat hal duk kontrol laki kita sampai tak peduli kat mak ni. Dan kita ni kalau ada menantu macam itu, nasihat terang-terang pada anak jantan kita. Kadang kita ni malas nak cakap, kadang kita ni segan nak cakap. Mak nak pesan pada kamu ni Leman, kamu jangan duk dengar sangat cakap bini kamu tu. Aku ni mak kamu. Dengan bini kamu, kamu boleh cerai. Dengan aku, kamu tak boleh cerai. Yang kamu ikut cakap dia lebih-lebih buat apa? Gitu. Sebab ada orang kata, Ustaz, mati mak telan, luah mati bapak Ustaz. Yang kau telan ke luah tu buat apa? Antara mak dengan isteri, mak dulu. Tutup buku. Dah, tak ada luah, tak ada telan. Yang antara isteri dengan mak didahulukan. Selesai masalah. Dalam Islam mana ada confuse? Saya confuse lah Ustaz. Tak ada kejadahnya kau confuse. Islam adalah agama mu'tamad. Islam adalah agama yang tetap. Yang ni. Dah, tak payah kelang kabut. Nak ke mana tu abang? Balik kejap. Mak panggil. Buah durian dah turun. Baliklah abang, balik. Buah durian dah luruk dah. Bulan depan nak mana tu abang? Mak suruh balik. Mak nak bincang pasal kenduri adik. Tak payahlah. Oh, kalau buah durian boleh balik. Bak lain tak boleh balik. Tu mak abang, kamu tu isteri je, duduk diam. Merajuk pula. Tulis dalam Facebook. Beginilah nasib seorang isteri. Ini masalah kita ni. Tulis dalam Facebook, tulis dalam YouTube, tulis dalam Instagram, mengadu. Buat, kena faham lah. Tu mak dia. Baliklah abang, salam kat mak. Kalau mak nak ambil abang terus pun tak apa. Itu merajuk lah tu. Akak-akak tak payah merajuk, tu mak dia. Tu mak dia. Dia suami kita saja. Bila-bila masa boleh bercerai. Tak kuat hubungan kita ni. Hubungan 3 kali je cerai. 2 kali boleh rujuk, masuk kali ketiga. Habis, goodbye, bye-bye. Nikah orang lain. Nikah cari orang lain pula. Duk teriak pasal apa? Cari banyak lagi. Doktor Nur ada, Doktor Azra ada, Doktor ni semua ada. Tak mana faham, tak faham sudah. Bisik-bisik pasal apa? Doktor Som ada kan? Tak payah bincang apa semua ni. Baik, inilah satu perkara yang banyak berlaku kata dia. Apabila seseorang itu telah kasih ia akan isterinya, maka ibunya pun dia tak peduli. Sekiranya isterinya berkehendak apa-apa suatu daripada suami, maka suami lekah-lekah menyempurnakannya. Jikalau bersusah payah sekalipun, disuruhnya cari musang janggut. Masya Allah. Masuk lautan cari musang. Padahal musang janggut tu ada dalam rumah depan. Okey. Karena salah tak kalau laki-laki masuk rumah perempuan suaminya tidak ada? Oh, salah besar tu adinda katanya. Undang-undang dalam negeri kita, oh tak boleh. Tapi kanda sekarang, oh itu kanda undang-undang kanda yang bikin. Boleh padam. Ini cerita musang berjanggut ni. Boleh padam kata dia. Dia kadang-kadang isteri nak apa, semua dia taat. Nak cari kuih keria, sanggup pergi Melaka pada Ipoh, pergi ke Melaka. Bila abang nak balik abang? Besok. Rupanya ada kat Manjui terkeria. Suami bodoh pergi ke Melaka. Pasal apa? Kalau mak suruh, oh kejap lah, esok lah, tak senang lah, tengok lah kalau jumpa kata dia. Dan apabila ibunya minta tolong kepadanya, maka dia pun menangguh-nangguhkan atau tidak peduli. Hingga ada orang yang tidak memperendahkan ibunya sekali-kali dengan sebab mendengar ocok dan pengaduan daripada si isteri. Ocok tu, ocok lah, cocok. Cocok daripada isteri buat menangis atas katil tu. Buh Aimo menangis lah. Suami tanya kenapa nak? Tak apalah. Kita bersedar kata siapa? Sudah. Suami pun mula pegang bahu lah, pegang apalah. Cerita ke abang apa masalah? Mak abang tu. Mak pula lah. Tahulah kita tak pandai masak, tapi mulut tu.
Mak tu memang macam itu, kamu jangan kira sangat dengan dia. Nak balik dah, jomlah balik. Sampai hati kamu tak dengar cerita mak kamu pula. Apa yang nak isteri kamu buat pada mak? Kamu tak nampak isteri kamu ambil kepala mak, disumbatnya dalam periuk? Ganas betul mak dia, menantu punya ganas. Seperti berkata isterinya, engkau kalau kasihkan aku hai suamiku, sempurnakanlah kehendakku. Sekarang engkau telah menyempurnakan dan membelikan apa kehendakmu ibumu, dan aku pula kamu tak endah. Oh, kalau mak abang tu cepat je. Kalau saya, okey. Padahalnya suaminya itu ada di dalam tidak endahkan ibunya, maka datanglah isteri beri jauh lagi dan biar benci suaminya kepada ibunya. Banyaklah hal isteri bermusuh dengan ibu suami, malah berbenci-bencian, dan jadi kepada isteri seolah-olah ibu mertua dia itu adalah madu dia. Jarang kan madu dengan madu baik? Ada tak baik? Ada, tapi banyak yang tak baik lah. Berjumpah seranah semua ada. Ada juga mak mertua dengan menantu baik, tetapi ramai juga yang bergaduh menantu dengan mertua, macam madu bergaduh dengan madu, pakak duk berebut laki. Yang ni berebut laki dengan berebut anak, pakak nak rebut kasih sayang, hingga selalu ada berkelahi antara ibu dan si menantu dengan si anaknya, berebut kasih sayang anak. Kadang-kadang mak mengalah. Kalau kamu nak jaga bini kamu tu leman, jagalah. Mak tak apa, mak duk seorang pun tak apa, tapi kalau boleh kamu carilah kawan untuk mak. Sudah tuan. Mak 77 lah, pusing ke belakang pun 77, pusing ke depan pun 77. Kalau 73 pusing ke belakang muda sikit, 33, 37. Ini dua-dua sama 77, dua-dua tua lah, tak boleh nak pusing lah. Jaga-jaga wahai suami. Adalah ibu itu wajib kamu taat kepadanya. Jikalau hingga ibu itu berkata hendaklah kamu ceraikan isterimu, maka wajib kamu taat kepadanya, ceraikan isterimu, walaupun sehabis-habis kamu kasih kepada isteri kamu, dan jikalau beranak banyak kamu sekalipun dengan isteri kamu. Sampai tahap macam tu. Sebab tu mana-mana orang yang nak menikah, tackle lah mak dulu. Okey, tackle mak dia dulu, jangan duk tackle jantan tu saja. Tackle dia baik dengan dia, dia tak suruh lah kita diceraikan. Ini dah ambil anak dia, kemudian bergaduh dengan dia pula, tak bagi jumpa pula. Bila datang rumah, tidur je, kunci pintu. Mak tanya, mana bini kamu man? Dia sakit kepala mak, vertigo. Dia vertigo mak. Vertigo tu apa? Tak, pening je. Padahal dia cakap kat lelaki dia, abang layan je mak tu. Saya malas lah. Apa kata mak nanti, keluarlah kejap, cakap je saya vertigo. Sampai mak balik, mak tu singgah kejap, pergi klinik hospital ambil ubat, dah datang dengan adik, singgah kejap rumah abang long kamu, mak nengok dia, nengok cucu. Nak makan ubat di rumah anaknya, tak ada keluar menantu. Sampai lepas mayang Zuhur mak balik, tak keluar. Bila nak balik, anak sulung tadi kata apa? Ya Allah mak, tak makan nasi pun rumah saya. Sampai pukul 11, baliknya pukul 3, nasi tak makan. Allahu Akbar. Okey, yang adik dah bengang lah. Takkan tak boleh keluar langsung, takkan kamu tak boleh pergi beli kedai mamak depan tu. Ni mak ni pun, mak kalau anak nak balik dulu sembelih ayam, satu kampung dia kejar ayam tu, pasal anak nak balik. Kadang-kadang dia buat perangkap dekat ayam tu, taburnya padi di atas tanah, kemudian ada serekuk tu, ikatlah sekap tu daripada duduk balik pintu, sangkut dengan kayu kan,
Bila ayam masuk, dia tarik kayu, bum, jatuh. Ayam tu pun cerdik. Dia ingat ayam tak pergi sekolah kot. Ayam makan sikit-sikit je. Punyalah seronok anak nak balik, sembelih ayam. Bila anak dah besar, dah berkeluarga, mak datang rumah, tak dibelinya makanan, tak dibaginya makanan. Alasan isteri bertiga. Isteri tak sihat. Lagi bagilah alasan isteri COVID mak. Ada dalam bilik tu, dia tak boleh jumpa mak kan, mak COVID sekali kan. Oh, ni dia. Okey, dapat isteri kamu berubah. Dulu mak kamu masak macam-macam kamu suka. Balik pada asrama tu nak makan apa, mak cari, bapak cari. Dan hendaklah kamu nasihatkan pada isteri kamu. Suami-suami dengar ni, bercakap dengan isteri tu. Adalah aku dengan mak aku, haram aku melangkah apa kehendaknya selagi mana kehendak itu dibenarkan oleh syarak. Maka perhubungan kasih aku dengan ibu tiada siapa dapat memutuskan. Tetapi perhubungan kasih aku dengan kamu boleh putus dengan talak. Jadi jangan duk rasa berat sangat. Nah, jangan duk rasa berat sangat kita ni, suami kita ni tak ada apa. Dia pergi tulis surat kat kita, dia cop suruh dia sumpah, aku cerai kamu, selesai masalah. Tak pun dia telefon kita, aku cerai kamu, selesai masalah. Tak pun dia sepak kita sekali, kita sepak dia 4 kali. Gaduh lagu mana tu, dia cerai kita, habis lah. Mananya dah. Habis-habis tu dia boleh menikah lain, kita boleh menikah lain. Tak ada dah kekuatan. Walaupun kita menikah dengan dia 20 tahun, dapat anak 20 orang. No, setahun seorang. Saya bulan 1 beranak, saya bulan 1 beranak. Itu macam kenakan seseorang je, bukan. Walaupun beranak macam itu, tapi dia boleh putus dengan cerai sahaja. Tapi dengan anak tak boleh putus. Anak dia tetap anak dia, mak dia tetap mak dia. Dengan suami kita boleh putus anytime. Kadang-kadang kita ceraikan isteri, isteri minta cerai, tiba-tiba janda kita tu pergi menikah pula dengan kawan kita. Tak ke pelik? Kita pergi kenduri kahwin, yang duduk atas pelamin tu janda kita, yang nikah dengan dia kawan kita. Lah, kita pun naik atas pelamin pergi bagi hadiah ke tepung tawar ke janda aku dulu ni. Ini benda yang berlaku. Kadang-kadang boleh berlakon sekali dalam satu filem. Siap jadi anak lagi, padahal itu bekas isteri dia kahwin dengan pengarah filem. Dia jadi pelakon filem, jadi bapa dalam filem tu. Bekas isteri dia jadi anak dalam filem tu. Tentang tengok cerita Ahmad Al-Bab tu. Menantu tak guna. Ingat tak cerita tu? Menantu ayah anda haram. Kopinya pekat, melekat, hitam, tak ada guna, tak ada makna. Nama dia Tompel. Isteri dia siapa? Saloma. Siapa suami Saloma? P. Romli. Dia menikah dengan Saloma waktu Saloma umur 17 tahun 52. Nikah. Berapa lama menikah, cerai. Habis cerai, P. Ramli pula ambil pula. Dalam filem Ahmad Al-Bab ke apa benda ke, jadi pak seorang, jadi mak pada itu bekas isteri dia, tapi dah bercerai, menikah dengan kawan karib dia, P. Romli. Itulah nilai rumah tangga yang kita tuan-tuan duk tiljanah. Duk perhabis duit beratus ribu, hantaran sana hantaran sini. Dengan itu saja. Tapi dengan mak tak ada putus-putus. Mak marah kita ke, mak benci kat kita ke, dia mak aku. Dengan duk merajuk dengan mak, saya nak balik, saya tak mau lagi tinggal di sini, saya nak balik Kuala Lumpur, saya tak suka dengan mak. Tak boleh, tu mak awak.
Saya takkan menjenguk mak sampai bila-bila. Mak kita putus saudara. Tak boleh, haram, tak cium bau syurga. Tapi mak saya jahat ustaz. Jahat ke, buruk ke, baik ke, mak awak, dia mak awak. Dia tak boleh putus sampai bila-bila. Baik. Dengan kerana itu, mahulah engkau baik dengan ibuku. Suami ni kena cakap macam itu. Kau kena baik dengan mak aku, supaya kasihlah ia kepadamu. Mudah-mudahan bila dia kasih, berpanjanganlah hubungan kita sebagai suami isteri. Nasihat pada isteri. Okey, tapi mak abang tu pilih kasih, lantak dia lah orang tua. Berapa hari lagi nak hidup? Bagi makan ubat banyak-banyak, mati cepat. Kadang-kadang ni isteri ni dengan air mata kalah si suami tu. Berajuk tiap hari menangis. Suami pula tak apa segak. Isteri pula jenis-jenis ratu-ratu semua. Okey. Isteri sebut gelilah. Banyaknya langsung M tak ada. Kita ni jadi geli bila sebut kotor. Cuba sebut M kotor. Jadi tak nampaklah kotor dia. Itu lambang kotor. Sebab tu bila periksa kalau tak lulus juga. Mana faham tak faham sudah. Tu. Lepas ni kita sebut gantilah rumah mak awak tu kotor. Bilik mandi dia tak ada tiles. Simen berlubang-lubang, geli kita. Tukar lain. Ada anak yang macam tu, menantu dapat suami mak kau susah. Isteri pula lawa, suami ni serba salah. Isteri lawa kan mak susah. Isteri ni dapat kereta, dapat kapal pun dapat. Itu yang dia tak mengaku mak tu. Cerita si tanggang tu. Terajang mak dia jatuh laut, terkangkang nama dia tu. Mak ke Sarimah, nama dia ke Sarimah, nama dia ke Sarimah. Akhirnya Haji Samsudin pilih Sarimah. Nama dia mak. Mak tak, ni bukan mak aku. Tak mengaku mak pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adna sadiqah wa aqsa abahu. Okey. Saja saya cerita bab filem ni sebab senang bagi contoh. Nah, cerita P. Romli, cerita Jin Samsudin, cerita Saloma. Senang boleh duk nampak, tidak tak nampak. Okey, A katakan A tu kahwin dengan B, B ceraikan A menikah dengan C. ABC pening macam air batu campur pula kita kan. Jadi saya bagi contoh tu. Oh, nampak tak? Kita ni kalau faham mula-mula naik, lepas tu turun. Maknanya dia faham tu. Okey. Tu sebab tu kita bagi contoh filem senang nampak. Macam mana isteri lawa, mak pula buruk, pergi terajam mak dia jatuh laut. Nah, yang tu Nomadiah punya cerita si tanggang ni. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, dan berdamping ia dengan taulannya dan berjauh pula dia dengan bapa dia. Tadi sayang isteri, buang mak. Yang ni pula pilih kawan, tolak bapa. Berdamping dengan taulan, berenggang dengan bapa, ini satu perangai yang berlaku kepada orang di zaman kita. Apabila ada harta, penuhlah datang taulan-taulan kepadanya. Dan ia pun mengambil berat tentang kawan-kawan dia tu. Business partner, sleeping partner, semua dia ambil. Yang ni kawan saya, yang ni kawan saya. Bapak ni duk naik motor di kampung dengan kem plekat singgit sebelah. Rumah ni pula Allah, lubang sana sini, tak dipedulinya. Tapi dia peduli kawan dia yang naik pangkat, bagi jam hadiah 30,000. Oh, kawan dia naik pangkat, dia bagi hadiah 30,000. Kalau dia bagi 30,000 kat bapak dia, boleh buat bilik mandi baru. Sekarang bilik mandi bapak tu, ya Allah, hari tu ular sawa masuk, sebab tak dipatut je punggung bapak dia. Nah, sebab ada jenis tangki septik yang tak menghalang benda luar masuk.
tangki ni dia ada penutup dia. Daripada pam dia tulis, dia buka. Tapi daripada yang ni dia tak boleh buka, dia kena tutup. Kena bayar lebih lah sikit. Ada jenis macam tu. Sekarang ni di mana dia membuang, di situlah keluar. Kalau anak dia buang-buang, anak pun masuk sekali. Dan benda luar boleh masuk daripada luar, naik kok mangkuk tandas ni. Sebab tu kita tak heran di kampung-kampung ada mangkuk tandas yang tengah duduk mencangkung, ular batuk ni. Ular gigit punggung dia, berlari pergi ke depan. Ular ikut dia pula. Gitu. Okey. Ada yang panggil bomba main tarik ular dalam tandas. Tak keluar-keluar pula. Tak dapat tangkap. Agak-agak makcik nak guna tandas. Tak guna dah lah. Tutup buang habis. Tapi dia bagi dekat kawan dia 30,000, 25,000 pakej bercuti. Pakej bulan madu. Ni anak buah saya, ustaz, dia pun staff saya. Dia orang pun baru kahwin, saya bagi sekarang pakej perkahwinan dekat Pulau Pangkor. Berapa? 25,000 aja, murah aja. Untuk bapak dia. Ini bapak dia harap makan pisang ni. Pergi masjid makan pisang. Kalau ada pisang, pisang lah. Tak ada pisang, puasa orang tua tu. Dan ia pun sangat peduli sampai ia berhabis-habis dan berboros-boros akan hartanya dengan sebab menghormatkan kawannya dan bersuka-suka dengan sekalian kawannya. Sebut dengan kawan ni berhabis-habis, tengah malam kawan panggil pun datang. Tapi tengah malam bapak panggil, besok lah pak, kawan-kawan suruh ambil cuti pergi mancing. Pergi. Ayah suruh ambil cuti, teman aku pergi ambil ubat di hospital. Ayah pergi naik Grab lah. Ni banyak berlaku ni. Dengan kawan diutamakan, dengan bapa tak dipeduli-pedulikannya. Tetapi bila kita lihat akan bapaknya, belas kasihan pula kita yang melihatnya. Kerana anaknya yang berdamping dengan kawan-kawannya tidak pedulikan segenap perkara tentang bapa. Tentang ubat bapa. Dia tak ambil tahu pun pak dia makan ubat apa. Kolesterol makan apa, Westerel ke? Tak ambil tahu. Pak kencing manis tahu. Pak makan apa? Tak tahu. Ubat pak tahu. Hari tu tengok makan akar kayu. Yalah nama hospital ubat dia apa? Tak tahu. Tak ambil tahu. Tapi kalau hari jadi kawan dia, dia boleh ingat. Boleh buat majlis lagi sebab ingat hari jadi kawan dia yang tak berfaedah pun. Bukannya bapak dia pun kenal di office saja ya. Terkadang-kadang bapak tu merajuk diri, berenggang dengan anaknya. Tu yang datang barakah. Duk 2 bulan nikah. Okey, duk berenggang, dia kata tak mau dah, aku merajuk dengan anak aku. Duk kat sembah, bawa beg. Orang tanya pak cik nak mana? Tak tahu lagi. Anak mana? Tak saya tanyalah. Maka hal yang demikian itu juga menunjukkan bahawa balak turun sebab anak-anak ni buang bapa. Sabda Nabi SAW, wa zaharatil aswatu fil masajid wa sana qabilata fasiquhum wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Dan zahirlah suara tinggi di dalam masjid. Tanda-tanda balak seterusnya ialah suara sudah riuh rendah dalam masjid dengan sebab memanggil atau dengan sebab berbantah-bantah sesama jemaah atau dengan sebab bersorak duka cita dan sebagainya. Okey. Masjid dah jadi bukan masjid. Orang bertepuk tampar, orang main muzik, main gendang, main kompang dalam masjid. Ada orang yang bersilat dalam masjid, berlatih bersilat. Sedangkan masjid dia bukannya macam dewan orang ramai. Masjid bukan arena square. Masjid, fahamlah, nak masuk pun kena tahiyat. Orang yang macam ni tak boleh masuk, orang yang macam ni tak boleh masuk. Duduk pun tak boleh. Dia bukan macam kita punya dewan orang ramai ni. Nak bersilat ke, nak serulin serunai ke, main lah. Dan kata dia lagi,
dan menjadi penghulu satu kabilah ialah orang fasik. Orang fasik menjadi pemimpin, yakni orang-orang yang memerintah orang-orang bawahan, dan rakyat itu orang yang suka berbuat maksiat dan suka zalim. Minggu lepas ingat tak kita baca kisah ni? Minggu lepas ingat tak kita buat ni kuliah ni? Ingat tak ni kita sambung ni? Ingat kan? Tiba-tiba kan Facebook kita stop, tiba-tiba hilang kan? Yang ni orang blok, orang report. Orang report terus padam. Kita tengok lagi ada orang report. Padahal kita ni baca kitab. Ya nak report kejadah apa? Ni hadis Nabi, patutnya ambil pengajaran. Kita tengah-tengah duk live kemarin ni hilang. Okey, bila kita tengok ada orang report. Okey, dia sebut itu hate speech kata dia. Baik, kemudian dan adalah yang menjadi penganjur dan pemimpin itu satu kaum orang-orang yang hina akan mereka itu. Orang yang bukan asal jadi pemimpin kaum dan menjadi ikutan orang. Kemudian orang tiba-tiba pula dikemukakan menjadi pemimpin. Tak tahu daripada mana, tak tahu celah hutan mana ni, tiba-tiba boleh jadi wakil kita pula dah. Cakap pun tak pasal apa pun tak erti ni. Zaman ni dah berlaku dah. Sebab manusia memilih bukan lagi kepada individu, manusia memilih lambang dan logo. Kalau logo yang dia bawa tu bubuh apa pun tak apa. Saya kata dah, buh kura-kura pun jadi boleh menang lah. Buh kuda boleh menang lah. Sampai tahap macam itu lah. Dan dipermuliakan seorang laki-laki dan dihormatkan dia kerana takutkan aibnya. Kalau aku tak hormatkan dia, dia pukul aku. Kalau aku tak besarkan dia, dia akan aibkan aku. Maka semua benda-benda itu mendatangkan balak kepada kita.